Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Selamat datang ke Kupi Misteri di mana saya akan menceritakan kes-kes ataupun cerita-cerita misteri yang berlaku dari seluruh dunia. Dan menarik hari ini, misteri kita ialah kehilangan 5 sahabat yang keluar memancing namun mereka tidak kembali lagi. Untuk bertahun-tahun lamanya, banyak penemuan-penemuan misteri yang ditemui melibatkan kehilangan mereka ni. Tetapi tiada satu pun penemuan ni yang merungkaikan apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka dan merungkaikan mereka sebenarnya berada di mana. Ini adalah sebuah kes yang terkenal, khususnya di kalangan penduduk yang tinggal di Pulau Maui, Hawaii. Berlaku pada tahun 1975. Ini adalah misteri kehilangan kru kapal Sarah Joe. Okey, untuk memahami apa yang berlaku di dalam cerita kita pada hari ini, pertama sekali kita tengok dulu masyarakat Maui itu sendiri. Untuk masyarakat Maui di Hawaii, mereka memang terkenal dengan sifat mereka yang peramah. Ramai orang yang datang ke pulau ni, mereka akan terima dengan tangan terbuka dan diorang akan layan seperti ahli keluarga diorang. Salah seorang daripada orang luar yang datang ke Hawaii ni dikenali sebagai Scott Mormon yang datang ke sana pada tahun 1975 selepas dia bercerai dengan isteri dia. Scott pada asalnya berasal daripada California dan sejak berpindah ke sana, dia menjadi sebahagian daripada masyarakat Hawaii. Semasa berada di Nahiku, dia bukan sahaja mempelajari budaya di sana, tapi dia juga diterima dengan tangan terbuka dan dianggap sebagai keluarga. Dia berkawan rapat dengan penduduk tempatan dikenali sebagai Benjamin Kalama, Ralph Malayakini, Patrick Woosner dan Peter Henchett. Kelima-lima sahabat ni bekerja sebagai pekerja pembinaan di sana. Menurut gambaran yang diberikan daripada keluarga dan rakan-rakan yang mengenali mereka, kesemua mereka mempunyai tubuh badan yang besar, cukup sasa dan memang sesuai kalau mereka bekerja sebagai pekerja pembinaan. Semuanya bermula pada 11 Februari 1979 bila 5 sekawan ni memutuskan untuk pergi memancing di sekitar kawasan terusan Alenui Haha ataupun kawasan perairan Alenui Haha. Ini adalah sebuah terusan yang sangat berbahaya disebabkan ia dikelilingi oleh pulau-pulau ataupun gunung berapi yang masih lagi aktif. Salah satu daripada gunung berapi yang aktif ni dikenali sebagai Mauna Loa. Sebenarnya, terusan Alenui Haha dianggap sebagai salah satu kawasan lautan yang berbahaya. Sebab pertama ialah di kawasan tu mempunyai kedalaman 17,000 kaki. Sebab kedua, permukaan arus yang kuat mengalir ke arah barat daya yang akan terbentuk kalau berlaku hujan lebat dan ribut petir. Menyangka yang pada hari mereka berlayar, cuaca di dalam keadaan baik, mereka salah sama sekali. Bila pada ketika mereka berada di sana, terbentuk tekanan air di sekitar pulau yang berdekatan. Ini menyebabkan kawasan lautan membentuk arus yang sangat kuat di sekitar terusan Alenui Haha. Sekitar tahun 1979, teknologi untuk mengenal pasti kawasan lautan yang berbahaya belum lagi wujud. Jadi, pada waktu itu, pelayar hanya bergantung dengan andaian dari cuaca yang mereka lihat. Itulah, pada hari mereka berlayar, hari nampak cerah, tapi ia bertukar 360 darjah bila cuaca bertukar buruk untuk semua para pelayar. Diorang pun menyediakan peralatan-peralatan untuk pergi memancing. Peralatan memancing, makanan, minuman, pakaian dan mereka merancang untuk berada di kawasan lautan sebelum kembali semula ke Pulau Hawaii. Mereka pergi ke Pantai Hana menaiki sebuah bot yang dikenali sebagai Sarah Joe. Ini adalah sebuah bot jenis Boston Whaler, sebuah bot yang berukuran 17 kaki panjang yang dimiliki oleh Ralph Malayakini. Dia menamakan bot ni sempena nama ayah dan ibunya. Namun begitu, sekitar waktu tengah hari, 2 jam selepas mereka berlayar, keadaan cuaca yang cerah tadi berubah menjadi buruk bila ombak setinggi 40 meter menghempas Pantai Hana, diikuti juga dengan angin kencang dan juga ribut petir. Bayangkan angin yang bertiup sangat-sangat kencang sehingga ia menyebabkan beberapa bangunan di sekitar Pantai Hana rosak. Ini membuatkan pelayar-pelayar yang berlayar di sekitar kawasan lautan untuk balik. Ini memaksa mereka untuk balik dan mengelak daripada terperangkap di dalam cuaca yang buruk tu. Cuaca menjadi semakin buruk. Kapal-kapal yang berlayar bergegas kembali ke Pulau Hawaii, tapi tidak. Kapal Sarah Joe, ahli keluarga mereka, mula risau dengan keadaan 5 rakan ni. Dengan melihat cuaca, kalau kapal Sarah Joe tidak kembali dan berada di lautan, tidak mungkin mereka boleh terselamat. Setiap minit berlalu,
ahli keluarga mereka menjadi semakin risau dan risau. Sehinggalah pukul 5 petang hari yang sama, mereka memutuskan untuk melaporkan kehilangan kepada pengawal Pantai Hana. Operasi penyelamat dilaksanakan serta-merta menggunakan kapal terbang. Mereka tidak boleh membuang masa sebab kalau senja berganti malam, memang hampir mustahil untuk mereka menjejaki kapal Sarajo dan dalam tempoh tu berkemungkinan kapal Sarajo dihanyutkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Keadaan angin kencang dan ombak bergelora ni menyukarkan operasi pencarian. Namun begitu, operasi masih lagi diteruskan untuk 5 hari berturut-turut menggunakan kapal terbang dan juga kapal laut. Mereka mencari di sekitar kawasan 56,000 batu. Malang bagi mereka, mereka tidak dapat menjejaki di mana kapal Sarajo. Sampailah satu tahap pencarian terpaksa diberhentikan. Ramai yang membuat teori mereka sendiri, kononnya kapal Sarajo sudah pun tenggelam ataupun dihanyutkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Mereka terpaksa pasrah. Walaupun pencarian dari pihak berkuasa diberhentikan, keluarga mereka masih tidak berputus asa dan nekat untuk meneruskan pencarian. Mereka mengumpulkan dana serta mencari sukarelawan daripada rakan, keluarga dan juga orang awam. Mereka mencari ke pulau-pulau yang berdekatan, tapi sekali lagi pencarian ni gagal mengesan keberadaan 5 sahabat ni. Tiada bangkai kapal ditemui, apatah lagi mayat. 3 minggu kemudian, pencarian terpaksa diberhentikan. Di saat ini, keluarga mereka pasrah dan hanya mampu berharap dengan para nelayan yang masih mundar-mandir ke kawasan terusan Alenui Haha. Mereka berharap para nelayan untuk memerhati kawasan sekeliling kalau-kalau terdapat sebarang penampakan kapal Sarajo. Bulan berganti tahun. Bila orang ramai mula melupakan kejadian yang menimpa kapal Sarajo ni, pada 10 September 1988, ada satu maklumat daripada seorang ahli marin yang dikenali sebagai John Naughton. John Naughton dan krunya diarahkan oleh Kerajaan Pulau Marshall untuk meninjau pulau-pulau yang berdekatan di sana. Mereka mahu mencari tapak yang sesuai untuk mendirikan sebuah pusat pelindungan hidupan liar. Ketika John dan pasukannya berlabuh ke sebuah pulau terpencil yang dikenali sebagai Taongi Atoll, sebuah pulau kira-kira 2,200 batu dari barat daya Hawaii. John dan krunya perasan sebuah bangkai kapal yang sudah lama ditinggalkan. Kerosakan di kapal tersebut nampak ketara. Hanya dengan sekali pandang, John tahu yang kapal tu didaftarkan di bawah pendaftaran Pulau Hawaii sebab nombor siri kapal tersebut bermula dengan huruf HA. John Naughton cukup peka dengan hal ini disebabkan dia sendiri juga adalah penduduk asal dari Maui, Hawaii. Dia mula terfikir, macam mana kapal yang kecil seperti ini boleh berlayar sejauh ini. Saat itu juga tersentap di minda dia tentang kejadian yang berlaku di Maui 10 tahun yang lalu tentang kes kehilangan kapal Sarajo, di mana dia juga pernah menjadi salah satu sukarelawan dalam membantu misi pencarian dan menyelamat. Mereka dapat mengesahkan ini adalah bot Sarajo. Bila tertulis di bahagian tepi, tertinggal ayat S, A, H dan J, ayat daripada bekas perkataan Sarajo. Dan sekarang mereka yakin inilah kapal Sarajo yang hilang pada tahun 1979 dahulu. Bukan itu sahaja, lebih kurang 300 meter daripada kapal tersebut mereka menemui satu kuburan yang bercucuk tanda salib dengan beberapa kerang diletakkan di atas kuburan tersebut. Tapi apa yang misteri adalah satu tengkorak rahang manusia yang diletakkan di atas kubur ni. Dan di bawah rahang tu pula tertindih batu dan kertas yang mempunyai kesan terbakar, tapi tidak terbakar sepenuhnya. Bukan sekeping, tetapi banyak kepingan kertas ni tanpa sebarang tulisan. Di tengah-tengah kertas tu pula ada kepingan kertas timah yang berbentuk 4 segi. Bukan itu sahaja, di bawah timbunan batu-batu ni terdapat lebih banyak tulang temulang manusia. Hairan dengan penemuan ni, John segera mengarahkan krunya untuk memeriksa kawasan sekeliling pulau kalau ada lagi kuburan yang sama. Tapi mereka tidak menemui apa-apa. Mereka kemudian memutuskan untuk memaklumkan penemuan misteri ini kepada pihak berkuasa Pulau Marshall. Apabila tulang temulang ini dibawa untuk dikaji, DNA mengesahkan itu adalah milik Scott Mormon, salah seorang daripada kru kapal Sarajo. Walaupun ini sudah disahkan,
Ada beberapa persoalan yang bermain di fikiran John kira-kira 3 tahun sebelum itu, iaitu pada tahun 1985. Satu misi pemetaan dan juga pemantauan dibuat oleh kerajaan Amerika untuk memeriksa dan memetakan seluruh kawasan Pulau Taunggyi Atoll dan kawasan sekitarnya. Kalau kapal Sarajo terdampar di sana semasa ribut petir tahun 1979 dahulu, kenapa ia tidak ditemui oleh mereka? Bermaksud, kapal Sarajo terdampar di situ sekurang-kurangnya sekitar 3 tahun selepas kawasan Taunggyi Atoll diperiksa. Membawa kita kepada persoalan seterusnya. Kapal Sarajo dari mana? Dan mereka berada di mana selama ni? Adakah mereka berlayar di lautan untuk 10 tahun lamanya sebelum satu persatu dari mereka meninggal? Adakah bila semua kru meninggal, Scott berseorangan dan memutuskan untuk berlabuh di Taunggyi Atoll dan meninggal di sana? Membawa kita kepada persoalan yang seterusnya, siapa yang menguburkan Scott? Kalau kita melihat semula kertas-kertas yang diletakkan di kuburan Scott tadi, ini selalu digunakan di kalangan masyarakat Cina. Mereka membakar kertas putih untuk menghantar si mayat ke alam yang seterusnya. Bermaksud orang yang mengubur Scott tadi adalah mereka yang berbangsa Cina. Tapi apa kaitan mereka dengan kehilangan 5 sahabat ni? Ada juga teori yang mencadangkan kru kapal Sarajo tersesat di lautan. Satu persatu dari mereka meninggal dunia. Nelayan dari China yang menjalankan aktiviti memancing secara haram menemui kapal Sarajo yang berlayar tanpa arah. Mereka kemudian mendekati kapal tersebut dan perasan semua kru telah meninggal dunia. Mereka kemudian memutuskan untuk membawa kapal Sarajo ke Taunggyi Atoll dan menguburkan mayat Scott di sana. Mereka tidak memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa disebabkan takut ditangkap kerana menjalankan aktiviti memancing secara haram. Tapi, kalaupun ini terjadi, di mana lagi mayat 4 orang yang lain? Sehingga hari ini, misteri kehilangan kru kapal Sarajo masih lagi kekal misteri, khususnya di kalangan penduduk di Pulau Maui Island. Mereka membuat satu upacara tahunan untuk memperingati kehilangan 5 sahabat ini. Satu plak diletakkan di sekitar kawasan Pantai Hana. Banyak lagi persoalan-persoalan yang belum dijawab. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa hanya Scott seorang sahaja yang dikuburkan di sana dan kenapa rahang dia diletakkan di atas kuburan? Persoalan-persoalan tu belum lagi dijawab sehingga hari ini. Mungkin juga ia ditakdirkan untuk kekal sebagai satu misteri. Itulah kisah misteri kita hari ini. Mungkin ada di luar sana yang tahu apa yang terjadi dengan kru-kru kapal Sarajo. Bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Mungkin anda ada lagi kisah yang anda ingin saya sampaikan di episod yang akan datang. Tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik. Pada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Begitu juga dengan di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo-bigo menarik setiap hari. T-shirt Kubigo-bigo desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang, sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kubigo-bigo, bolehlah dapatkan baju ni di nombor tertera. Nombor ni ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempaan.